Assalamualaikum, nama saya Seri Khalisa binti Abdul Kadir Jelani, memegang kad matriks bernombor 2022-947143. Assalamualaikum, nama saya Niki Adriana binti Arifin, kad matriks 2022-746055. Assalamualaikum, saya Dayang Fatina Bila binti Salim, nombor kad pelajar 2022-745597. Assalamualaikum, nama saya Nur Fatihah binti Asbar, nombor kad matriks 2022-919931. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aini Zati binti Muhammad Supri, nombor matrik 2022-991219. Pada masa kini, internet merupakan sesuatu platform yang amat penting, malah menjadi sesuatu perkara yang umum bagi setiap lapisan masyarakat, membolehkan manusia berhubung antara satu sama lain di seluruh dunia serta mendapatkan maklumat terkini secara global. Internet juga sebuah revolusi komunikasi dan teknologi yang kompleks dan semakin canggih berikutan dengan kepakaran dan kemahiran yang telah dilakukan oleh manusia. Secara umumnya, penggunaan internet melalui media sosial dapat memberikan impak yang positif sekiranya digunakan secara berhemah. Tetapi apa yang kita dapat lihat pada masa kini, penggunaan internet telah disalahgunakan oleh keterujaan manusia yang tidak bertanggungjawab, terutama sekali oleh golongan muda. Isu cyberbully ini adalah salah satu isu utama penyalahgunaan internet, seperti contoh, mengunggut individu dengan menggunakan nama yang direka dan palsu, menyebarkan kabar angin yang dapat memberi impak negatif dan menjatuhkan maruah mangsa yang dibuli. Dari sudut Islam pula, Islam adalah sebuah agama yang praktikal serta universal, di mana Islam tidak melarang umatnya untuk mengalami perubahan-perubahan zaman, spesifikasinya dari segi teknologi dan kemodenan, malah seharusnya dimanfaatkan dengan sebaiknya oleh umat Islam. Tetapi kini segelintir umat Islam kerap melakukan perkara-perkara yang dapat merosakkan akidah seseorang, seperti contoh tidak menjaga adab dalam ilmu penulisan di media sosial, mendedahkan aib diri sendiri dan orang lain, serta tidak menjaga adab dalam berkomunikasi dengan manusia. Sebagai masyarakat dan umat Islam yang prihatin, isu cyberbully ini wajar diambil berat untuk menangkis sebarang kerosakan dan melindungi masyarakat daripada kesesatan. Perkembangan media sosial di alam cyber telah memberikan banyak impak positif kepada kalangan Muslim dan ummah. Namun, ia juga mempunyai impak negatif kepada penggunanya, seperti isu cyberbully. Isu ini merupakan suatu fenomena yang semakin meluas mengikuti dengan perkembangan teknologi semasa. Ini berlaku kerana normalisasian cyberbully dalam masyarakat. Kebanyakan pengguna media sosial berasa mereka mempunyai kuasa untuk menilai dan menghakimi orang lain, seperti mentertawakan mereka dan melepaskan komen-komen yang tidak baik di sebalik akaun media sosial tanpa nama dan identiti. Selain itu, penggunaan bahasa kurang sopan dalam kehidupan seharian telah menjadi kebiasaan. Ini termasuk bahasa kesat seperti ayat mencarut dan maki hamun. Bully cyber ini memberikan kesan yang besar kepada kehidupan si mangsa, di mana kebanyakan mangsa akan mengalami kemurungan. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji sebab wujudnya isu cyberbully sehingga ia mengakibatkan mangsa mendapat gangguan dari segi mental, mengenal pasti isu permasalahan cyberbully dalam kalangan Muslim dan ummah yang telah bercanggah dengan falsafah etika. Mengkaji punca dan kesan yang telah dialami oleh mangsa cyberbully dan memberi cadangan bagi membanteraskan isu cyberbully dalam kalangan Muslim dan ummah. Menurut Al-Quran pada surah Al-Hujurat ayat 10, "Innama al-mu'minun ikhwat fa aslihu bain akhawaykum wattaqullaha lailakum turhamun." Yang bermaksud, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Media sosial mula diperkenalkan pada tahun 1978 iaitu dari penemuan sistem papan buletin di mana kita boleh memuat turun maklumat dan dapat berkomunikasi menggunakan saluran telefon dengan modem. Bully cyber amat dekat dengan media sosial. Hal ini kerana wujudnya media sosial, maka wujudlah bully cyber. Secara terperinci, bully cyber adalah satu bentuk bully atau gangguan menggunakan alat elektronik. Bully cyber kini semakin umum dalam kalangan masyarakat. Bully cyber boleh terjadi pada semua usia, tidak kira tua ataupun muda.
Buli cyber berbeza dengan buli fizikal kerana buli fizikal kita dapat mengetahui siapa mangsa dan siapa pembuli. Namun, pembuli dan mangsa buli cyber sukar dikesan. Setiap perkara tentu ada faktor mengapa ia berlaku. Jika ditelusuri lebih terperinci, faktor yang umum pada buli cyber adalah disebabkan oleh kurang mendapat perhatian seperti keluarga dan rakan terdekat. Apabila seseorang individu tidak mendapat perhatian, maka individu akan melakukan perkara di luar tabii seperti cyberbully. Bagi individu tersebut, melepaskan amarah pada individu di media sosial adalah perkara yang menyeronokkan. Seterusnya, ia akan memberi kesan kepada mangsa cyberbully. Kesan boleh dibahagi kepada 3 iaitu emosi, fizikal dan psikologi. Kesan emosi boleh menyebabkan mangsa mempunyai perasaan rendah diri yang tinggi, malu dan tertekan dengan situasi yang dihadapi. Kesan cyberbully dari segi fizikal pula telah memberi kesan kepada mangsa dan telah menjejaskan aktiviti harian mangsa seperti mengalami masalah gangguan untuk tidur. Masalah cyberbully juga telah memberi kesan dari aspek psikologi mangsa seperti mengalami masalah gelisah, anxiety, kemurungan iaitu depression dan tekanan jiwa yang melampau sehingga mangsa membuat percubaan membunuh diri sendiri. Seterusnya, etika gunaan merupakan falsafah etika yang sesuai untuk diaplikasikan sebagai didikan kepada pengguna internet supaya isu semasa cyberbully dapat dibendung daripada berterusan berlaku. Etika ini memainkan peranan penting dalam pembentukan etika peribad. Berpaksikan pendidikan falsafah etika, pengguna seharusnya bijak dalam penggunaan komputer ke arah yang lebih baik. Selain itu, dengan didikan falsafah etika juga, hak-hak pengguna juga akan terpelihara kerana etika mempengaruhi aspek pemikiran dalam kehidupan kerana ia menegaskan perkara yang baik perlu diamalkan dan yang sebaliknya perlu dihindarkan dalam kehidupan. Berpindah pula kita kepada perspektif Islam. Buli cyber di perspektif Islam dianggap sebagai perbuatan mengganggu atau menindas hak orang lain dan dikategorikan sebagai zulm dalam perkataan Arab yang bermaksud kekejaman atau perbuatan penindasan. Maka jika kita berbalik dan menghayati ayat-ayat Al-Quran, segala tingkah laku manusia yang buruk akhlaknya boleh berubah menjadi baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu ayat-ayat keterangan yang menjelaskan hukum-hukum suruh dan tegah dan contoh tauladan mengenai kisah-kisah dan berita orang-orang yang lalu sebelum kami serta nasihat dan pengajaran bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Surah An-Nur 24-34. Baiklah, secara keseluruhannya kita dapat lihat bahawa cyberbully merupakan satu gejala yang perlu dibanteras dengan cepat. Semua pihak bertanggungjawab dalam menangani masalah isu ini. Penggunaan internet yang efektif serta penyebaran maklumat yang sahih perlulah dititikberatkan bagi mengelakkan penyebaran fitnah serta kata-kata yang terguris yang boleh menyebabkan berlakunya jenayah cyberbully ini. Pelbagai cadangan telah dikemukakan bagi membanteras jenayah cyberbully ini. Cadangan yang pertama telah dikemukakan kepada pihak kerajaan. Sebagai pihak yang berkuasa mutlak di negara Malaysia, pihak kerajaan seharusnya mengenakan dan mengetatkan lagi undang-undang negara dalam jenayah cyberbully ini. Hal ini bagi menjamin keselamatan dan keamanan negara dari terus hidup dalam jenayah cyberbully yang sememangnya akan memberikan impak negatif kepada umat. Seterusnya, pihak universiti juga merupakan satu pihak yang penting dalam membanteras jenayah cyberbully. Pelaksanaan program mencegah jenayah cyberbully merupakan satu inisiatif yang berkesan bagi memberikan kesedaran kepada mahasiswa supaya lebih berhati-hati daripada menjadi mangsa jenayah cyberbully. Cadangan yang terakhir adalah kepada para mahasiswa. Hal ini dapat dilihat bahawa para mahasiswa merupakan golongan yang berpotensi tinggi untuk menjadi mangsa jenayah cyberbully kerana penggunaan internet yang majoritinya daripada mereka. Jadi, para mahasiswa perlulah berhati-hati dalam memberikan sebarang maklumat di media sosial seperti Instagram, Twitter dan WhatsApp. Selain itu, para mahasiswa perlulah pantas dalam melaporkan sebarang jenayah bully yang berlaku bagi membantu mangsa cyberbully sekaligus membanteras jenayah cyberbully daripada terus meluas.